Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wad din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. وما يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير صدق الله العظيم قال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية وحديثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال رسول الله sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan puan muslimin sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada tengah hari Selasa ini 30 Rabiul Akhir 1445 Hijriah bersamaan 14 November 2023 Masehi, sama-sama kita zahirkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah SWT sama-sama menunaikan solat zuhur berjemaah yang diimamkan oleh yang berbahagia Sarjan Jasmi dari JIPS ya. Dan mudah-mudahan ya, beliau serta sekalian kita dikurniakan ganjaran yang sebaik-baiknya oleh Allah SWT di atas ya, usaha kita mengimarahkan solat zuhur berjemaah sebentar tadi ya, yang mana ya, di surah Al-Falah ini kita ya, memberikan ruang untuk pegawai-pegawai, anggota dan awam ya, di IPK Perak ini yang bukan pegawai awam Islam untuk ya, tampil ke hadapan menjadi imam dan bilal untuk solat zuhur dan asar berjemaah. Tujuannya tak lain tak bukan ialah untuk memupuk rasa kecintaan kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala serta menjadi bekalan dan persediaan untuk masing-masing apabila telah memasuki alam persaraan jadi maknanya bila dah bersara nanti tak tekok apabila orang tolak ke depan jadi imam dan bilal. Jadi sebabnya kita berikan ruang seperti ini ya. Kalau kita semata-mata mengharapkan kepada asatizah atau ustaz-ustaz kita yang lain sampai bila pun tak akan pandai. Mana pepatah orang tua-tua mengatakan kalau tak dipecahkan riuh masa akan dapat sagunya. Jadi kalau kita tak beri ruang pada mereka ya, kita tak akan dapat melihat ya, bakat-bakat yang terpendam ya. Dan harapan kita untuk melihat pasukan ini ya, pasukan kita ini kembali ya, dihormati oleh masyarakat itu mungkin sikit sebanyak tidak akan tercapai ya.
Kerana masyarakat tidak melihat apa yang positif daripada warga pasukan kita, kan? Mereka hanya melihat apa yang negatif saja. Mereka tak tahu di kalangan pegawai anggota ada yang menjadi imam, ada yang menjadi bilal, ada yang boleh membaca Al-Quran dengan lagu taranum, ada yang boleh menjadi khatib, khutbah Jumaat, dan ada yang boleh berceramah dan berkuliah. Ini mereka tak nampak. Sebab apa? Sebab kita tak tonjolkan, kita tidak tampilkan mereka. Macam kami, ustaz-ustaz ni, kami hanyalah seperti mana keadaan kami sebagai kader JAKIM, kami dipinjamkan untuk berbakti dalam pasukan ini. Tetapi apa yang kami buat, tidaklah menampilkan pasukan secara langsung. Tapi apabila pegawai, anggota PDRM tampil ke hadapan dalam bidang keagamaan, ia memberi imej yang baik kepada pasukan itu sendiri. Begitulah tujuan kita mengetengahkan pegawai dan anggota sebagai imam dan bilal. Kalau zaman PKP dulu ada juga solat Jumaat di surau kita ni, tapi dah hampir 2 tahun keadaan kembali pulih, maka surau kita balik jadi surau biasa, tak ada lagi Jumaat. Walaupun mihrab mimbar itu sergam, tapi mungkin pakai hanya 2 kali saja setahun. Sembahyang raya ini Idul Fitri, hari raya puasa, dan hari raya korban Idul Adha. Itu sajalah pun yang gunakan mimbar ini. Walaupun bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, kita teruskan kuliah mengupas isi kandungan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Sampai kepada hadis yang ke-12, al-hadits tsani asyara. Hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang ringkas saja tetapi maknanya sangat mendalam. Min husnil Islam min husnil Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada kebaikan keislaman seseorang, Islamil mar'i, daripada kebaikan keislaman seseorang itu. Jadi kalau kita lihat pada hari ini, semakin ramai orang, semakin ramai manusia menyedari kesucian dan kemurnian agama Islam, sehingga ada kempen untuk orang-orang bukan Islam membaca Al-Quran. Jadi sesuatu yang berlaku itu ada hikmah. Walaupun nampak zahirnya Islam di Ghazah itu kalah, tidak berhadapan dalam keadaan bertahan diserang oleh tentera Zionis Israel, tetapi kesedaran manusia seluruh dunia itu sehingga menyebabkan mereka, kebanyakan yang bukan Islam, tergerak hati untuk membaca dan meneliti isi kandungan Al-Quran. Lalu daripada situlah sebahagian mereka ini Allah Ta'ala campakkan hidayah dan memeluk agama Islam. Ini dia tuan-tuan. Jadi sesuatu yang berlaku itu benarlah firman Allah SWT, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir, mustakbirin ini merancang tipu daya, dan Allah Ta'ala pun merancang tipu daya, dan tipu daya Allah Ta'ala lah yang terbaik. Allah Ta'ala balikkan hati manusia seluruh dunia mengeji, mengutuk, mengecam tindakan tak berperi kemanusiaan
ataupun tindakan berperi syaitanan kerajaan Zionis Israel terhadap umat Islam khususnya umat Islam di Gaza. Dan daripada situlah mereka mengkaji kenapa orang Islam Gaza ini walaupun mereka diserang, mereka ditekan, tetapi jiwa mereka kental. Mereka tetap memuji Allah SWT, tidak menyalahkan takdir Allah, tidak menyalahkan Allah SWT atas apa yang berlaku. Maka mereka kaji Islam, mereka kaji Al-Quran, dan dari situlah hidayah Allah Ta'ala campakkan ke dalam hati mereka. Baik. Jadi daripada kebaikan keislaman seseorang itu, seseorang Islam itu, keislaman seorang itu, daripada kebaikan ni, keislaman seorang itu, apa dia tuan-tuan? Tarku ma la ya'ni, beliau meninggalkan perkara yang tidak berguna baginya, tidak ada sangkut paut. Adakah penderitaan umat Islam Palestin bersangkut paut? Ya. Kerana mereka seagama kita, cubit perkara kanan, perkara kiri terasa. Apa yang kita boleh bantu? Ya, tak boleh bantu tenaga, bantu secara material. Tak boleh bantu material, bantu secara doa. Itu masjid-masjid sekarang dalam solat fardu pun ada yang mengadakan kunut nazilah. Ada yang mengadakan kunut nazilah setiap hari. Dia pun di Perak ni kita melihat kebebasan diberi kepada masjid-masjid dan surau-surau. Nak buat kunut nazilah boleh, tak buat pun tak apa. Dia bukan wajib. Jadi dalam doa pun, dalam doa lepas semayang pun boleh dimuatkan doa kunut nazilah. Tidak semata-mata di dalam solat fardu atau solat Jumaat. Jadi yang penting doa, kerana doa itu senjata orang-orang beriman. Doa usilahul mukminin. Yang disebut Nabi tarku ma la ya'ni ini perkara yang tak berfaedah baginya, ditinggalkan. Contohnya perkara berbicara perkara sia-sia. Ataupun dalam istilah sekarang ni kita kata membawang, sian, bawang, jadi mangsa yang tak berdosa. Bawang tu sejenis tumbuhan yang menjadi makanan kita orang Melayu khususnya. Sian, bawang. Tapi dah istilah tu wujud, kita nak kata apa? Membawang. Membawang ni berbicara benda yang gosip-gosip. Si fulan tu kahwin tak, si fulan tu cerai tak, si fulan tu apa dia, si fulan tu apa dia, apa ini, apa itu. Itu membawang. Jadi ditinggalkan. Kalau nampak ada 3-4 orang berbicara membawang, kita ada situ, kalau kita tak kenal tinggal. Tapi kalau berbicara macam podcast tu tak apa. Tuan-tuan tahu podcast ya? Sembang bicara, borak-borak santai, tu podcast. Bicara hal-hal semasa, hal-hal yang berkaitan dengan memberi kesedaran, memberi ilmu kepada pendengar, penonton tentang apa yang sedang berlaku. Tak apa, ni biasa saja duduk dekat pejabat 3-4 orang ngongek, makanan ni sedap, makanan tu tak sedap, kedai ni tak bagus, kedai tu tak bagus. Itu membawang lah tu. Jadi elok ditinggalkan. Itu maksudnya tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu yang lainnya ialah meninggalkan tabiat yang tidak berfaedah. Tabiat yang tak berfaedah, tak dia memberi kebaikan. Contohnya tabiat, setengah tabiat itu kalau terlalu diamalkan boleh
ya, menjadi tabiat tak berfaedah. Contoh apa? Contohnya memancing. Memancing tu tak salah, mancing. Ada orang suka mancing. Kita tahu. Dan kalangan ustaz-ustaz pun ada yang hobi dia memancing. Memancing, menjala, memukat, dapat ikan banyak. Tak apa. Tapi kalau kerjanya sampai meninggalkan kerja mencari nafkah, sibuk dia mancing aja, maka itu jadi tabiat yang tak berfaedah sampai meninggalkan solat fardu. Dia mancing daripada pagi sampai petang, semayang meninggal, zuhur tinggal, asar tinggal. Ada yang sampai mancing waktu malam, kolam tu buka sampai malam, dia memancing sampai malam, dekat tepi kolam tu, ikan tak dapat juga. Itu tabiat yang tidak berfaedah. Walaupun hobi kita, tapi tak ada faedah. Tak ada faedah. Kalau dapat ikan banyak bawa balik ke rumah, tak apa. Macam sahabat-sahabat kita pergi mancing sampai ke Pulau Sembilan, sampai ke Pulau Perak, bawa ikan sampai berpuluh-puluh kilo seekor. Tak apa. Walaupun 3-4 hari pergi mancing, tapi dapat bawa balik ikan besar-besar, ikan toman, ikan apa lagi kat tengah laut. Besar-besar ikan ni, 30-40 kilo, 50 kilo, 100 kilo pun dia. Dia ikan 1 kilo, besar ikan, nak buat naik pun 3-4 orang. Itu tak apa. Itu tak termasuk dalam tarkuhu ma la ya'ni. Ini dia saja. Dia suka duduk di kolam, ataupun tabiat suka duduk di kedai kopi, bersembang. Ni orang lelaki, orang perempuan tadi dah sebut membawang kat, kena adil lah. Takkan orang perempuan yang kena ketuk, lelaki pun kena ketuk kat. Duduk kedai kopi, cerita khas Mesir, order kopi, tak bayar, masuk buku 35 sampai 3-4 bulan tak bayar. Lepas tu cerita mengalahkan YB, mengalahkan yang berhormat. Tumuk-tumuk meja ni. Ini perkara yang tak berfaedah. Kebun tinggal, kebun naik semak, naik lalang, tak dikerjakan. Ini berlaku tuan-tuan. Kalau kita balik ke kampung tu, ada orang buat perangai macam ni. Tu saya malas nak join. Jadi kalau kita tak join, kadang-kadang orang kata kita sombong kan. Orang kata kita sombong. Saat itu balik kampung sombong, tak nak campur orang. Bila duduk di meja kedai kopi itu, itulah topik dia. Kita pun dengar berimeh. Bila time nak bayar, Ustaz, cover Ustaz, dah kita pula kena bayar kopi. Kan kita tak berkira, tapi tabiat tu, tabiat tak nak bayar. Tak nak bayar kopi je. Dah minum bayarlah. Kalau orang belanja tu ke cerita kedua ni, duduk saja, bang masuk kira buku bang, masuk kira buku. Kesian orang berniaga tu. Buku 35 sampai tebal dah, berbuku-buku, tak bayar. Itu tindakan yang tak baik, meninggalkan perkara yang, dan banyak lagi lah perkara tak berfaedah kalau kita nak bicarakan. Mungkin memakan masa tuan-tuan dan perempuan. Masa kita tak banyak. Masa kita tinggal beberapa minit lagi nak masuk pukul 2. Masa yang ada ni kita manfaatkan sedikit. Jadi banyak sebenarnya perkara-perkara yang tidak berfaedah. Perkara yang memang tak berfaedah dari asal ni. Contohnya minum ketum. Daripada asal tak ada faedah. Tak ada faedah pun. Kita bukan kerja kebun ni, nak melambut tanah daripada pagi sampai tengah hari. Kerja pejabat apa minum ketum kan? Tapi dia minum jadi tabiat, maka
benda yang sia-sia, boleh membahayakan kesihatan. Ini pun termasuk tarku ma la ya'ni, tinggalkan benda-benda yang tak berguna dan tak bermanfaat. Apa lagi? Banyak. Sukan pun gitu juga. Sukan ni menyihatkan. Badan sihat, minda cergas. Tapi kalau asyik, terlalu asyik, ini masalah. Asyik. Tiap malam pula sibuk dengan badminton, sibuk dengan bola, dengan sukan, hingga lupa perkara-perkara lebih penting dalam kehidupan. Ini pun Nabi sebut tarku mala, tak bersukan pun tak boleh tak. Bagi yang sihat lah, macam saya, susah nak bersukan, badan tak mampu. Bagi tuan-tuan yang mampu, tidak-tidak pun senam aerobik. Tak pun berjalan pusing keliling kawasan rumah kita pun okey. Jadilah dapat 3,000 langkah, 5,000 langkah, cukup lah. Tapi kalau terlalu banyak bersukan, ni dia masalah. Terlalu aktif, terlalu aktif, itu menjadi masalah juga. Kalau kerjaya dia ahli sukan profesional, tak apa, dia cari makan situ, memang tu kerja dia. Tapi dia bukan begitu. Sukan sekadar untuk mengisi masa lapang atau hobi, tapi terlalu sangat. Jadi itu pun tidak memberi manfaat, tak ada guna. Jadi Nabi kata, kalau tinggalkan perkara seperti itu, maka itulah antara keislaman seseorang yang terbaik. Jadi itulah sedikit kupasan tentang hadis yang ke-12, al-hadis as-sani asyar. InsyaAllah pada kuliah kita kita akan sambung dengan al-hadis al-thalith asyar, hadis yang ke-13 insyaAllah. Baik dari Allah SWT yang Tuhan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wa qul la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila dia taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.